Matius 19. Setelah Yesus mengatakan semua perkara itu, dia meninggalkan Galilea lalu pergi ke daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Banyak orang mengikut dia dan dia menyembuhkan orang sakit di situ. Beberapa orang Farisi datang untuk memerangkap Yesus. Mereka bertanya, "Adakah daulat kita membenarkan seorang lelaki menceraikan isterinya dengan sebarang alasan?" Yesus menjawab, Belum pernahkah kamu baca ayat Alkitab yang mengatakan bahawa pada mulanya Allah menjadikan orang lelaki dan perempuan. Kemudian Allah berfirman, itulah sebabnya seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan isterinya. Lalu kedua-duanya menjadi satu. Dengan demikian, mereka bukan lagi dua orang, tetapi satu. Oleh itu, mereka yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. orang Farisi di situ bertanya kepada Yesus, Jika demikian, mengapa Musa memberikan hukum yang membenarkan seseorang menceraikan isterinya asal menulis surat cerai? Yesus menjawab, Musa membenarkan kamu menceraikan isteri kerana kamu terlalu sukar diajar. Tetapi sebenarnya, bukanlah demikian pada mulanya. Ketahuilah, sesiapa menceraikan isterinya kecuali kerana perzinaan, orang itu berzina jika dia berkahwin lagi dengan wanita lain. pengikut-pengikut Yesus berkata kepadanya, Jika demikian halnya dengan kehidupan suami istri, lebih baik tidak berkahwin. Yesus menjawab, Tidak semua orang dapat menerima ajaran ini. Hanya mereka yang sudah dikurniai oleh Allah kemampuan untuk menerimanya. Banyak sebabnya mengapa orang tidak berkahwin. Ada yang dilahirkan demikian, ada yang dijadikan mandul, dan ada pula yang tidak berkahwin supaya dapat mengabdikan diri kepada Allah. Biarlah orang yang sanggup menerima ajaran ini berbuat demikian. beberapa orang membawa kanak-kanak kepada Yesus supaya Yesus meletakkan tangannya pada kepala kanak-kanak itu dan mendoakan mereka. Tetapi pengikut-pengikut Yesus memarahi orang yang membawa semua kanak-kanak itu. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, Biarlah kanak-kanak itu datang kepadaku. Jangan larang mereka, kerana orang seperti inilah yang menikmati pemerintahan Allah. Yesus meletakkan tangannya pada kepala semua kanak-kanak itu. Kemudian dia pergi. Pada suatu hari, seorang lelaki datang kepada Yesus. Dia bertanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus saya lakukan supaya beroleh hidup sejati dan kekal? Yesus menjawab, Mengapakah kamu bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya Allah yang baik. Taatilah hukum Allah jika kamu hendak beroleh hidup sejati dan kekal. Hukum yang mana? tanya orang itu. Yesus menjawab, Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berikan kesaksian palsu. Hormatilah ibu bapamu dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Semua hukum ini sudah saya taati. jawab orang muda itu. Adakah lagi yang harus saya lakukan? Yesus berkata kepadanya, Jika kamu hendak menjadi sempurna, pergilah jual segala sesuatu yang kamu miliki dan berikan wangnya kepada orang miskin. Maka kamu akan beroleh harta di syurga. Kemudian marilah, ikutlah aku. apabila orang muda itu mendengar hal ini, dia meninggalkan tempat itu dengan susah hati kerana dia sangat kaya. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, Ketahuilah, susah sekali bagi seorang kaya menikmati pemerintahan Allah. Aku berkata kepada kamu, lebih mudah bagi seekor unta memasuki lubang jarum daripada seorang kaya menikmati pemerintahan Allah. apabila pengikut-pengikut Yesus mendengar kata-katanya, mereka sangat hairan. Mereka berkata, Jika demikian, siapakah yang boleh diselamatkan? Yesus memandang mereka lalu berkata, Hal ini mustahil bagi manusia, tetapi Allah dapat melakukan segala perkara. Lalu Petrus berkata, Lihatlah, kami sudah meninggalkan segala-galanya lalu mengikut guru. Apakah yang akan kami terima daripada Allah? Yesus berkata kepada mereka, Percayalah bahawa pada masa anak manusia duduk di atas tatanya yang mulia di dunia baru Allah, kamu 12 orang pengikutku juga akan duduk di atas takhta dan memerintah 12 suku Israel. Setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara lelaki atau saudara perempuan
atau ibu bapa, atau anak-anak, atau ladang kerana aku, akan menerima 100 kali ganda apa yang sudah ditinggalkan, serta menerima hidup sejati dan kekal. Tetapi banyak orang yang sekarang ini terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang sekarang ini terakhir akan menjadi yang terdahulu. Matius 20. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang pemilik ladang anggur keluar pada waktu fajar untuk mengupah orang bekerja di ladangnya. Dia bersetuju membayar mereka upah yang biasa dibayar untuk kerja sehari, iaitu sekeping wang perak. Lalu dia menyuruh mereka bekerja di ladang anggurnya. Pada pukul 9 pagi, pemilik ladang itu pergi lagi ke pasar dan melihat beberapa orang sedang menganggur. Dia berkata kepada mereka, "Pergilah bekerja di ladang anggurku. Aku akan membayar kamu dengan upah yang berpatutan." Mereka pun pergi. Pada pukul 12 tengah hari dan juga pada pukul 3 petang, pemilik ladang itu melakukan hal yang sama. Pada kira-kira pukul 5 petang, dia pergi lagi ke pasar dan nampak beberapa orang masih menganggur. Dia bertanya kepada mereka, "Mengapa sepanjang hari kamu membuang masa tanpa melakukan apa-apa?" Mereka menjawab, "Tidak ada orang yang mengupah kami untuk bekerja." "Jika demikian, pergilah bekerja di ladang anggurku," kata pemilik ladang itu. Pada petang hari, pemilik ladang anggur itu berkata kepada ketua para pekerja, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah masing-masing, mulai daripada pekerja yang datang terakhir sampai kepada pekerja yang datang awal sekali." Pekerja yang mula bekerja dari pukul 5 petang, masing-masing menerima upah sehari sebanyak sekeping wang perak. Oleh itu, pekerja yang diupah sejak pagi berharap menerima lebih, tetapi mereka diberikan sekeping wang perak juga. Apabila mereka menerima wang itu, mereka mula bersungut-sungut terhadap pemilik ladang itu. Mereka berkata, "Pekerja-pekerja yang datang terakhir itu bekerja hanya 1 jam, sedangkan kami bekerja sepanjang hari di bawah terik matahari. Tetapi jumlah yang Tuan bayar kepada mereka sama dengan jumlah yang Tuan bayar kepada kami." Pemilik ladang anggur itu menjawab, salah seorang daripada mereka, "Dengarlah kawan, aku tidak menipu kamu. Bukankah kamu bersetuju bekerja dengan upah sekeping wang perak sehari? Ambillah upahmu dan pulanglah. Aku memang hendak memberi pekerja yang datang terakhir itu upah sebanyak yang kamu terima. Tidakkah aku berhak berbuat sekehendak hatiku dengan wangku sendiri? Mengapakah kamu cemburu kerana aku murah hati?" Lalu Yesus berkata lagi, Demikianlah, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yesus dan 12 orang pengikutnya pergi ke Yerusalem. Di tengah perjalanan, Yesus mengajak mereka ke tepi, lalu berkata kepada mereka sahaja, "Dengarlah, kita sekarang menuju ke Yerusalem. Di sana anak manusia akan diserahkan kepada ketua imam dan guru Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya, lalu menyerahkan dia kepada orang bukan Yahudi, yang akan menggolok-olok dia, menyesal dia, dan menyalibkan dia. Tetapi pada hari ketiga, dia akan dibangkitkan semula." Kemudian isteri Zebedeus datang kepada Yesus dengan kedua-dua orang anaknya. Dia berlutut di hadapan Yesus dan meminta sesuatu daripadanya. "Apakah kehendakmu?" Tanya Yesus. Ibu itu menjawab, "Berjanjilah bahawa apabila Tuan menjadi raja, kedua-dua orang anak saya akan duduk di sebelah kanan dan kiri Tuan." Yesus berkata kepada kedua-dua orang anak lelaki ibu itu, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu minum dari cawan penderitaan yang akan aku minum?" Sanggup. jawab mereka. Yesus berkata kepada mereka,
Memang kamu akan minum dari cawan penderitaanku. Tetapi aku tidak berhak menentukan orang yang akan duduk di sebelah kanan atau kiriku. Bapaku yang menentukan siapa orang yang akan duduk di tempat itu. Apabila 10 orang pengikutnya yang lain mendengar hal itu, mereka marah terhadap 2 orang bersaudara itu. Oleh itu, Yesus memanggil mereka semua lalu berkata, Kamu tahu bahawa para penguasa bangsa yang tidak mengenal Allah menindas rakyat. Para pemimpin mereka selalu menekan rakyat. Tapi tidak demikian halnya dengan kamu. Jika seorang antara kamu hendak menjadi orang besar, dia harus melayani orang lain. Jika seorang antara kamu hendak menjadi yang pertama, dia harus menjadi hamba kamu semua. Kamu harus berbuat demikian, kerana Anak Manusia tidak datang untuk dilayani. Dia datang untuk melayani orang, serta menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Ketika Yesus dan pengikut-pengikutnya meninggalkan Yeriko, banyak orang mengikut mereka. 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahawa Yesus sedang lalu di situ. Mereka mula berseru, Ya anak Daud, kasihanilah kami. Orang ramai memarahi mereka dan menyuruh mereka diam. Tetapi lebih kuat lagi mereka berseru, Ya anak Daud, kasihanilah kami. Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dia bertanya, Apakah yang kamu mahu aku lakukan untuk kamu? mereka menjawab, Tuan, kami ingin melihat. Yesus mengasihani mereka. Dia menyentuh mata mereka dan dengan segera mereka dapat melihat. Lalu mereka mengikut Yesus. Matius 21. Semasa mendekati Yerusalem, Yesus dan pengikut-pengikutnya tiba di Betfage, sebuah pekan di Bukit Zaitun. Di situ Yesus menyuruh 2 orang pengikutnya pergi terlebih dahulu. Yesus berkata kepada mereka, Pergilah ke pekan yang di hadapan itu. Sebaik saja kamu memasuki pekan itu, kamu akan nampak seekor keldai yang terikat, dan anaknya pun di situ. Lepaskan keldai itu dan bawa kedua-duanya kepadaku. Jika ada orang mengatakan sesuatu, katakan kepadanya, Tuhan memerlukannya. Dengan segera, orang itu akan membenarkan kedua-dua ekor keldai itu dibawa pergi. hal ini berlaku supaya terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi. Katakanlah kepada kota Sion, Rajamu sedang datang kepada kamu. Dia rendah hati dan menunggang seekor kedai. Dia datang mengendarai anak keldai yang muda. Kedua-dua orang pengikut itu pun pergi dan melakukan seperti yang diarahkan oleh Yesus. Mereka membawa kedua-dua ekor keldai itu, lalu mengalasi punggung keldai dengan jubah mereka. Kemudian Yesus menungganginya. Banyak orang membentangkan jubah di atas jalan, sementara yang lain menyerat ranting-ranting pokok, lalu menyelerakannya di jalan.
Orang ramai yang berjalan di hadapan dan yang mengikut di belakang Yesus mula berseru-seru, Pujilah anak Daud, diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan. Pujilah Allah. Apabila Yesus masuk ke Yerusalem, seluruh kota menjadi gempar. Orang bertanya, Siapakah dia? Dia Yesus, Nabi dari Nazaret di Galilea. Jawab orang ramai yang mengiringi Yesus. Yesus masuk ke rumah Tuhan, lalu mengusir semua orang yang berjual beli di situ. Dia menunggal balikkan meja para penukar wang dan bangku para penjual burung merpati. Yesus berkata kepada mereka, Di dalam Alkitab tertulis bahawa Allah berfirman, Rumahku akan disebut rumah tempat berdoa. Tetapi kamu menjadikannya tempat persembunyian perompak. Orang buta dan orang tempang datang kepada Yesus di rumah Tuhan dan Yesus menyembuhkan mereka. Ketua imam dan guru Taurat marah apabila mereka melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka marah juga apabila mendengar anak-anak berseru-seru di rumah Tuhan. Pujilah anak Daud. Mereka berkata kepada Yesus, Adakah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh mereka? Tentu saja. Jawab Yesus, Belum pernahkah kamu baca ayat Alkitab berikut? Ya Allah, Engkau telah mengajar anak-anak dan bayi mengucapkan pujian yang sempurna. Yesus meninggalkan mereka, lalu keluar dari kota itu dan pergi ke Betania. Dia bermalam di situ. Keesokan paginya, dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus lapar. Dia melihat sebatang pokok ara di pinggir jalan. Dia menghampiri pokok itu, tetapi tidak mendapati satu buah ara pun.
dia mendapati daun sahaja. Yesus berkata kepada pokok itu, Hai pokok, engkau tidak akan berbuah lagi. Dengan segera pokok ara itu layu. Apabila pengikut-pengikut Yesus nampak kejadian itu, mereka hairan. Mereka bertanya, Bagaimanakah pokok ara itu layu dengan serta-merta? Ketahuilah, jawab Yesus, jika kamu percaya kepada Allah dan tidak ragu-ragu, kamu akan dapat melakukan apa yang telah aku lakukan terhadap pokok ara ini. Bukan itu sahaja, bahkan kamu akan dapat berkata kepada bukit ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut. Hal itu pun akan berlaku. Apabila kamu berdoa dan percaya bahawa Allah akan melakukan apa yang kamu minta, maka dia akan melakukannya. Yesus kembali ke rumah Tuhan. Semasa dia mengajar, ketua imam dan pemimpin masyarakat Yahudi datang kepadanya dan bertanya, Dengan hak siapakah kamu melakukan perkara-perkara ini? Siapakah yang memberikan hak ini kepadamu? Yesus menjawab, Aku akan bertanya satu soalan sahaja. Jika kamu menjawabnya, aku akan memberitahu kamu dengan hak siapa aku melakukan perkara-perkara ini. Dengan hak siapa Yohanes membaptis orang? Dengan hak Allah atau manusia? Mereka mula berbincang sesama sendiri. Apakah yang akan kita katakan? Jika kita menjawab dengan hak Allah, dia akan berkata, Mengapakah kamu tidak percaya kepada Yohanes? Tetapi jika kita berkata dengan hak manusia, kita takut akan apa yang mungkin dilakukan orang ramai, kerana mereka semua yakin bahawa Yohanes seorang nabi. Oleh itu, mereka menjawab, Kami tidak tahu. Yesus berkata kepada mereka, Jika demikian, aku pun tidak mahu memberitahu kamu dengan hak siapa aku melakukan perkara-perkara ini. Sekarang bagaimana pendapat kamu? Kata Yesus selanjutnya, Ada seorang bapa yang mempunyai 2 orang anak lelaki. Dia pergi kepada anaknya yang sulung dan berkata, Pergilah bekerja di ladang anggur hari ini. Anaknya menjawab, Saya tidak mahu. Tetapi kemudian anak itu mengubah fikirannya, lalu pergi ke ladang anggur itu. Kemudian bapa itu pergi kepada anaknya yang kedua dan mengatakan hal yang sama. Baiklah ayah, jawab anaknya yang kedua, tetapi dia tidak pergi. Yang manakah antara kedua-dua orang anak itu melakukan kehendak bapanya? Anak yang sulung, jawab mereka. Oleh itu, Yesus berkata kepada mereka, Ketahuilah, pemungut cukai dan pelacur akan menikmati pemerintahan Allah lebih dahulu daripada kamu. Yohanes Pembaptis datang kepada kamu dan menunjukkan cara hidup yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi kamu tidak mahu percaya kepada ajarannya. Sebaliknya, pemungut cukai dan pelacur percaya kepada ajarannya. Meskipun kamu telah melihat pemungut cukai dan pelacur berbuat demikian, kamu tidak mahu mengubah fikiran dan percaya kepada ajarannya. Dengarlah sebuah perumpamaan lain. Kata Yesus, Seorang pemilik tanah mempunyai ladang anggur. Dia memasang pagar di sekelilingnya, menggali lubang tempat memeras buah anggur, dan mendirikan menara tempat berkawal. Kemudian dia menyewakan ladang anggur itu kepada beberapa orang, lalu dia berangkat ke negeri lain. Apabila tiba masanya untuk mengumpulkan buah anggur, pemilik ladang itu mengutus hamba-hambanya kepada penyewa-penyewa ladang itu untuk menerima hasil bahagiannya. Tetapi penyewa-penyewa ladang itu menangkap hamba-hamba pemilik ladang itu. Ada yang dipukul, ada yang dibunuh, dan ada lagi yang direjam. Sekali lagi pemilik ladang itu mengutus hamba-hamba lain, lebih banyak daripada yang dahulu. Tetapi hamba-hamba itu juga menerima perlakuan yang sama. Akhirnya, pemilik ladang itu mengutus anaknya kepada mereka. Dia berkata dalam hati, Tentu mereka akan menghormati anakku. Tetapi apabila penyewa-penyewa ladang itu nampak anak pemilik ladang itu, mereka berkata sesama sendiri, Ini dia anak pemilik ladang. Marilah kita bunuh dia, supaya kita dapat hartanya. Oleh itu, mereka menangkap anak itu, membuang dia keluar ladang dan membunuh dia. Kemudian Yesus bertanya, Apabila pemilik ladang anggur itu kembali, apakah yang akan dilakukannya kepada penyewa-penyewa ladang itu? Mereka menjawab, tentu dia akan membunuh semua orang jahat itu, lalu menyewakan ladang anggur itu kepada penyewa-penyewa lain yang mahu memberikan hasil bahagiannya pada musim anggur. Yesus berkata kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca apa yang tertulis di dalam Alkitab? Batu yang dibuang oleh pembina bangunan telah menjadi batu yang paling utama. Inilah perbuatan Tuhan. Alangkah indahnya. Yesus berkata lagi, Ketahuilah, hak untuk menikmati pemerintahan Allah akan diambil daripada kamu, lalu diserahkan kepada orang yang memberikan hasil yang dikehendaki oleh Allah. Sesiapa yang jatuh pada batu itu akan hancur, dan sesiapa yang ditimpa batu itu akan tergilas menjadi debu. Ketua imam dan orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus
dan mereka tahu bahawa Yesus berkata-kata tentang mereka. Oleh itu, mereka cuba menangkap Yesus. Tetapi mereka takut akan orang ramai yang menganggap Yesus sebagai nabi